Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga sahabat-sahabat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Tuan Yang Dipertua, sebab dia sebut pendang, tak pernah ada sejarah tradisi parlimen menteri berbahas. Boleh. Tak pendang. Ada. Tak pernah dah, saya kata Pendang. sejarah tradisi tak ada. Boleh. Peraturan mana pendang? Dah Sebelum kata boleh tak ada lah, bangun, sejarah tak pernah kena ada berbahas. bacakan peraturan Biarlah dahulu. nanti Perdana Menteri menggulung apa tadi yang membawa usul Dah. itu menggulung. Tidak ada presiden ada. Pendang Ada. dah ambil seminit yang Ketua Dewan. Ya. Baik. Sudah tentu A ada. daripada awal 24A1/1. Saya dah tengok dah. Saya dah tengok. daripada awal setakat ini saya tengok semua perbahasan daripada sebelah sana, isu yang ditimbulkan ialah soal istilah. Bukan soal ekonomi, bukan soal rakyat, bukan soal kepayahan dan cabaran. Dia soal istilah yang tidak bersetuju apabila kerajaan ini dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Baik. Untuk makluman kepada anggota di sebelah sana sendiri, soal istilah ini sepatutnya perlu dirujuk kepada Paguh dan Marang. Kerana Paguh dan Marang yang dipanggil pertama kali dan ditawarkan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi lain kali, saya ingat tindakan yang dibuat oleh sebelah sana yang melantik Larut sebagai Ketua Pembangkang, insya-Allah lepas ini ada perunding yang lebih baik. Kalau kena cara, baru boleh duduk di sini. Buat masa sekarang, jangan marah atas soal istilah di atas kegagalan Paguh dan Marang yang menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. PRU 15 menyaksikan medan persaingan yang paling sengit dan hasilnya keputusan yang diberikan oleh rakyat menuntut kebijaksanaan dari semua pihak untuk membalas kebijaksanaan rakyat yang tidak memilih mana-mana parti pun untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Dan itu ada hikmahnya. Kerana kita berhadapan dengan kekangan kewangan dalam suasana keadaan ekonomi dunia yang semakin tidak stabil. Kos menjana elektrik contohnya telah naik sebanyak 3 kali ganda dalam tempoh 12 bulan yang lepas. Begitu juga dengan kos petrol. Sebab itu segala pendekatan pentadbiran yang sebelum ini digunakan mungkin tidak lagi berkesan dalam kita menghadapi cabaran-cabaran yang terbaru ini. Keadaan ekonomi dunia juga dijangka akan menjadi lebih mencabar dalam tahun 2023. Dan sekiranya pergolakan geopolitikal yang berlaku ini berterusan, sudah tentu ada kemungkinan besar ekonomi dunia akan memasuki kemelesetan. Maka seluruh tumpuan negara sepatutnya perlulah ke arah menggembeling setiap usaha untuk mempertahankan kebajikan rakyat daripada terkesan daripada masa dan juga cabaran ekonomi global ini. Kita pun sudah berada dalam keadaan yang betul-betul mencabar. Contohnya hanya sekitar 2% daripada jumlah perusahaan-perusahaan yang ada di negara ini yang menyumbang kepada lebih 60% kepada ekonomi negara melalui KDNK. Maksudnya sebahagian besar daripada syarikat-syarikat sebenarnya tidak mampu untuk menanggung gaji dan juga menghadapi cabaran ekonomi. Dari segi agihan laba ekonomi kepada pekerja-pekerja, kadar di negara ini hanya 38% berbanding dengan di negara-negara maju yang kadarnya melebihi 50%. Sebab pendang kacau tadi, saya mohon 1.5 minit tambahan. Sebab itu sebarang kejutan kepada ekosistem ekonomi negara akan ada kesan yang sangat besar kepada rakyat dalam tahun 2023 ini. Dalam keadaan juga keupayaan kewangan negara ataupun yang selalu disebut sebagai ruang fiskal menjadi lebih sempit. Sebab itu, saya menjunjung kasih apabila ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan itu faktanya, mencadangkan supaya parti-parti politik di negara ini mengenepikan perbezaan
dan mengusahakan satu kerajaan perpaduan untuk beri tumpuan membela rakyat dalam keadaan yang cukup mencabar ini. Sebab itu akhir sekali, saya ingin berharap dan sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Tambun, kepada Yang Berhormat Larut, kepada semua ahli dewan dan kepada semua yang diberi peluang untuk menjadi menteri, bahawa kita tidak boleh mensia-siakan kestabilan politik yang kini telah kembali dalam negara kita dengan sokongan 2/3 dewan. Kestabilan politik ini diperlukan supaya kerajaan boleh membuat keputusan-keputusan yang sukar. Kalau yang di-Pertua Dewan benarkan. Saya dengar ucapan Pandan ini seolah-olah ucapan daripada pihak pembangkang. Pandan ini dalam kerajaan. Jadi saya nak tanya, sepanjang Yang Berhormat Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, disebut tadi adalah tentang isu ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. Apa yang telah dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional semenjak Yang Berhormat Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri sehingga hari ini? Apa yang kita dengar daripada angkat sumpah ini adalah drama-drama yang berterusan. Yang bermula daripada kononnya 600 bilion itu hilang, kononnya kita mendapat sumbangan daripada sumber judi, bercerita tentang saya tak ambil kereta Mercedes, saya nak bagi tahu Paguh pun sejak jadi Perdana Menteri tak pernah pakai kereta lain daripada keretanya. Dikatakan gimmick dan sebagainya, itu penting dan memberikan petanda yang betul bahawa kita serius. Termasuklah kereta yang dipesan oleh Paguh, ini ada rekod untuk sepangku. Kemudian tidak diteruskan oleh BERA kerana kesukaan masa sebelum pilihan raya. Dan saya undi untuk batalkan, itu kenyataan. Putrajaya, ini bukan rekaan, rekodnya ada. Bedanya saya sebagai ketua pembangkang dan saya di sini, saya boleh baca rekod dalam file dan nota. Tetapi saya tidak mau panjang ke perkara ini, ya kerana ini ada kaitan dengan tadbir urus. Ini soal 600 bilion ringgit. Ini tunjuk apa maksud saya. Yang menyebut 600 bilion ringgit itu tak kala bentang di parlimen, itu Paguh. Yang pertikaikan adalah ketua pembangkang pada ketika itu. Kerana wang KWSP dan wang moratorium dia dimasukkan untuk menunjukkan kepada rakyat kita belanja banyak. Tetapi sebenarnya tidak. Yang saya bangkitkan tentang isu penyalahgunaan kaedah ini tanpa ketelusan, guna darurat, ingat, darurat untuk memberikan kelulusan tanpa tender. Ini kerana nak betulkan supaya ini jangan diulang oleh pentadbiran sekarang. Pentadbiran sekarang tidak dibolehkan meluluskan projek tanpa tender. Jadi contohnya 92 bilion dari 600 yang diberikan tanpa tender. Dan sekarang ini dalam siasatan SPRM, jadi saya tidak akan mengulas lebih daripada itu. Tapi percayalah, tidak bersih seperti mana yang dia gambarkan selama ini. Jadi bersih itu hanya dalam slogan. Tapi tidak sebenarnya kerana ini akan dipantau dan laporan awal telah terbukti untuk tidak Point of order. Jadi isu-isu drama ini rakyat tak nak dengar. Telur pun masih tak ada lagi. Orang duk kata menteri telur mana? Jadi ini perkara-perkara yang harusnya diberi penekanan oleh kerajaan. Ini bukan pembangkang. Sebelah sana sekarang kerajaan. Jadi Pandan kena berfikir sebagai sebuah kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya. Saya bukan Perdana Menteri. Sebaiknya nanti Yang Amat Berhormat Tambun sudah tentu akan menjawab. Tapi tunggu dulu. Dalam tempoh 2 minggu ini beberapa perkara yang telah pun dibuat oleh kerajaan perpaduan ini yang membantu rakyat dalam keadaan kita mewarisi keadaan kewangan yang cukup teruk daripada Paguh dahulu. Pertama contohnya, wakil daripada Kerajaan Negeri yang pertama yang datang berjumpa Yang Amat Berhormat Tambun bukan daripada Pakatan, bukan daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional, daripada Perlis.
baru jadi ambil alih kerajaan, datang berjumpa Menteri Kewangan, meminta komitmen supaya dapat bagi bantuan kewangan daripada pusat Silahan sikit lagi kepada Pandan. kerajaan negeri. Silahan sedikit Pandan. Putrajaya, Pandan, Putrajaya, Saya tak boleh Putrajaya, makluman. Putrajaya. Biar saya jawab. Sebelum Saya ini jawab. Menteri Besar Perlis adalah daripada Putra- sahabat Barisan Nasional untuk maklumat Pandan. Terima kasih. Putrajaya tanya soalan, jadi sila bagi saya peluang untuk jawab. Yang pertama sekali datang jumpa untuk minta bantuan kewangan, bukan daripada Barisan Nasional, bukan daripada GPS, bukan daripada Perikatan, Pandan, sip mau tetapi penjelasan. yang di bawah Kerajaan Pandan. Perikatan Pandan. Nasional. Menteri Pandan Besar. bagi laluan Pandan. kalau kerau. Kemudian yang Mohon kedua, penjelasan. Kalau kerau. dalam minggu lepas hari Jumaat, Kerajaan Pandan, bagi Berpaduan sikit. telah pun. Biar saya jawab. Biar Saya jawab satu-satu. Bagi sikit penjelasan. Saya nak Lepas tanya ni. ini, lepas Nak ini tanya pasal kalau Perlis. diizinkan oleh yang di-Pertua Dewan. Nak Saya tanya nak negeri jawab Perlis. terlebih Sebelum ni dahulu. siapa yang perintah Perlis? Biar saya Kalau jawab kerau, kalau dahulu kerau. yang ditanya oleh Penggal Putrajaya. lepas siapa yang perintah negeri Perlis? Duduk dulu. Minta tu sebab kerajaan dulu teruk. Okey, silakan Pandan. Minggu lepas, hari Jumaat, Kementerian Tenaga Sumber Asli telah mengumumkan bahawa kerajaan terpaksa menanggung dan memperuntukkan sehingga 10 bilion subsidi. Daripada 10 bilion itu, 3 bilion subsidi tambahan supaya kita tidak menaikkan tarif elektrik kepada rakyat dan 90% daripada perniagaan tidak terlibat. 80% daripada isi rumah tidak terlibat. Sedangkan SURE yang sebelum itu telah diputuskan dan dibincangkan semasa kerajaan yang jadi tunjangnya ialah Perikatan Nasional sebelum diambil alih ialah untuk menaikkan tarif kepada semua kerana kerajaan tidak mahu menanggung beban subsidi 14 bilion. Yang ini menteri-menteri yang daripada termasuk Putrajaya sendiri tak jawab ni. Dia tak jawab bahawa bila kita ambil alih kita terpaksa tanggung beban dan kita reverse balik Pandan- sebahagian Pandan gulung, daripada beberapa cadangan Kerajaan, yang telah no. dibuat. Belum, belum. Baik. No. Yang Muhammad, Baik. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.